Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Allah Tuhanku Matlamatku. Kita masih lagi bicara tajuk besar, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti hari itu ni muka surat 74 no? Muka surat 74, dasar terpenting beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tajuk yang sama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada tajuk dasar terpenting beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulum. Amin. Yang pertama, mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang terpenting sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut dengan mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut juga dengan awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal sekali dalam agama ialah kita nak kenal terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama ialah kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Di segi ijma'nya menjadi kewajipan kepada tiap-tiap mukallaf, wajib kena mengetahui sekurang-kurangnya peringkat orang awam macam kita ni. Di segi ijma' tu kita kena tahu dah. Kalau orang tanya kita, yakin tak Allah Subhanahu wa taala tu ada? Ini ni di segi fitrah semula jadi manusia
memang dia berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu ada. Bukan kata kita orang Islam, malah orang-orang Yahudi, ahli kitab, mereka juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang bermaksud, sekiranya kamu tanya kepada orang Yahudi, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka pun akan berkata Allah. Itu semula jadi sifat fitrah manusia. Sebab apa? Sebab asal-asal kejadian manusia, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan manusia daripada tulang sulbi, turun temurun dulu ni daripada Tok Wan kita Nabi Adam AS, ketika dikeluarkan, Allah Subhanahu Wa Taala dah pun bertanya kepada roh-roh ketiga tu. Termasuk siapa? Termasuk kita juga Allah Subhanahu Wa Taala dah tanya. Termasuk juga orang yang bukan Islam. Seluruh roh-roh Allah Subhanahu Wa Taala sudah pun bertanya kepada roh ketika tu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua dah mengaku ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, semua termasuk kita, termasuk orang yang bukan Islam, adakah aku ini adalah Tuhan kamu? Semua jawab, ya Allah tu Tuhan kita. Kita dah buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila lagi di alam roh dulu. Itu kita sebut dah sebelum ni, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan, pertanyaan kepada kita dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa ghairi dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa kar'an wa ilaihi yurja'un. Setelah kamu mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu ni, di alam roh dulu ni, Allah Subhanahu Wa Taala tanya pula kepada kita, adakah kamu nak cari lain daripada agama Allah? Allah tanya kita. Dulu kita dah buat perjanjian dengan Allah di alam roh dulu ni, Allah tanya kita balik. Setelah kamu ikat perjanjian dengan Allah dulu ni, di alam roh dulu ni, Allah tanya kita balik, adakah kamu nak cari lain daripada agama Allah? Allah tanya kita, hang kamu nak pergi cari lain daripada agama Allah? Sedangkan padanya tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan sukarela ataupun paksa. Semuanya ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kebanyakan manusia kufur kepada Allah, tak mau bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikat semua manusia, bukan hanya makhluk-makhluk lain, semua juga manusia akan dikembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita diajak dalam semayang kita, kalimah yang mula-mula sekali ketika kita semayang, kita angkat tangan, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengatakan Allahu Akbar. Kita tak mau kita ni keakuan kita. Kita tak mau aku main semayang ni kerana aku main mengaji ni kerana dak. Tu dalam azan kita pun disunatkan kita, sampai hayya 'alas salah, sampai hayya 'alal falah, kita disunatkan kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Semua yang kita buat ni pada hakikatnya bukan kita. Semuanya adalah pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada kita pada pagi ni, walaupun kita sihat wal afiat. Kadang-kadang bukan nanti sihat, orang sakit pun main rumah Allah.
Hak sihat walafiat. Kita kata nanti orang yang ada harta, kadang-kadang hak miskin yang banyak, kadang-kadang beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Hak benda ni benda yang hak kekuatan itu bukan milik kita Allah, bukan milik kita, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih dahulu dia sebut di sini yang mula-mula sekali ialah nak kena mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya di segi ijma'nya menjadi hukum maksudnya taklif, diwajibkan ke atas kita sekurang-kurangnya. Kalau orang tanya kita di segi hukum akal, kamu yakin tak adanya Allah Subhanahu wa taala? Kamu yakin tak wujud Allah Subhanahu wa taala? Kita kata yakin. Dalil aklinya, dalil akalnya, kita akan jawab adanya alam ni. Sekurang-kurangnya macam tu dah lepas dah tanggungjawab kita hukum yang difardukan ke atas kita untuk kita kenal Allah. Tetapi kalau kita lebih mendalam lagi, lagi baguslah hak tuntutan yang disebut dengan tuntutan fardu kifayah, dengan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang diajak oleh guru kita, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhitung banyaknya. Ulama-ulama susun dalam kitab tauhid ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah, ada satu sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang ni sekurang-kurang dituntut sebagai tuntutan fardu kifayah. Tetapi hak di segi ijma', hak kewajipan ke atas individu, sekurang-kurangnya kalau orang tanya kita yakin tak adanya Allah, kita kata yakin. Dalil akalnya kita kata adanya alam ni, adanya alam ni. Ataupun kalau orang tanya kalaulah alam ni tak ada, tu hak hukum akal lah kita kata. Kita kata tak, kalau alam ni tak ada, kalau alam ni tak ada, kita pun tak ada. Walaupun alam ni tak ada, Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Mana tahu kadang-kadang orang tanya kita, kita kata adanya alam ni, adanya Allah. Kalau orang tanyakan kita pula kalau alam ni tak ada, termasuklah orang tanya tu juga dia tak ada juga, dia pun takkan tanyalah sebab dia pun tak ada. Dia pun tak ada. Tetapi kalau Allah Subhanahu, kalau alam ni tak ada sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Sebab alam ni namanya makhluk. Benda makhluk ni namanya harus sahaja. Sama ada nak Allah Subhanahu wa taala nak mengadakan yang mungkin ataupun nak meniadakan mungkin, hanya sifat harus sahaja bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat wajib bagi Allah untuk nak mengadakan yang baharu ini. Hanya harus sahaja. Allah Subhanahu wa taala nak bagi jadi pun boleh, Allah Subhanahu wa taala tak mau bagi jadi pun boleh, di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata jadi, maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah. Di sekurang-kurangnya orang tanya kita, tapi hakikatnya di segi fitrah, tanyalah siapa sekalipun, dia mengakui bahawa Allah. Sama ada orang Islam kata Allah, orang yang bukan Islam pun kata Allah. Cuma hak kadang-kadang hak fitrah semula jadi meyakini tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi pada yang masa yang sama mereka telah menyukutui Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ada lagi penyembahan, ada lagi benda, ada lagi sesuatu yang sama kedudukan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ni yang kita sebut dah sebelum ni, iaitu orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wujud Allah Ta'ala dapat kita buktikan dengan
dengan fitrah. Ini semula jadilah fitrah. Memang berkeyakinan semua makhluk, semua manusia, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam, meyakini dengan adanya Allah. Cuma dengan sifat kesombongan mereka tak boleh nak terima. Seperti mana ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa lempar tongkat Nabi Musa. Ketika lempar, keluar jadi ular yang betul. Ketika tu Firaun terdetik dalam hatinya, apa yang dibuktikan oleh Nabi Musa alaihissalam memang betul. Tetapi dengan sifat kesombongan dia tak boleh nak terima. Tu sifat sombong ni kita nak kena buang. Kenapa? Sifat sombong, sifat tak mau meyakini apa yang hak dah yakin, hak betul-betul berada di hadapan mata, tetapi dengan sifat sombongnya, sifat takaburnya dia tak boleh nak terima, sehingga dia terima ketika mana ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam lautan yang begitu luas. Ketika tu baru dia nak bertaubat kepada Allah. Setelah dia ditenggelam lautan yang luas, ketika tu baru dia nak beryakini tentang Allah SWT, tentang Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan ketika tu pintu taubat telah pun ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu dia dah lambat dah. Tapi dia beriman tak? Dia beriman. Walaupun dia beriman, tapi dengan sifat kesombongan dia. Sedangkan kita sebut dah sebelum ni, sifat kesombongan tu sifat siapa? Al-Mutakabbir ni hanya layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam hadis kursi, selendang Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat sombong ni, sifat Al-Mutakabbir ni hanya layak bagi Allah. Kita tak boleh ambil sifat tu. Sifat-sifat lain boleh, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, yang tu sifat boleh. Tetapi sifat Al-Mutakabbir tak boleh ambil. Contohnya, siapa yang ambil sifat tu? Firaun, dilaknat oleh Allah. Sampai bila dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sampai kiamat. Innahu tagha, kata Allah, sesungguhnya Firaun tu tagha, melampau. Allah beritahu, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat. Allah Subhanahu Wa Taala tak terima dia sampai bila tu? Sampai hari kiamat. Dan orang-orang yang sombong di atas dunia ni besok ni akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan Firaun. Esok ni orang-orang yang sombong atas dunia di akhirat besok akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketuanya yang namanya Firaun. Tu Allah larang dalam banyak-banyak ayat. Allah Subhanahu Wa Taala larang iaitu orang yang sombong, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang bermaksud orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, pada masa yang sama mereka sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dusta ayat-ayat kami, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang dustakan ayat-ayat kami, pada masa yang sama mereka sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? La tufatihu lahu abwabas sama. Allah kata tidak akan dibuka pintu-pintu lagi. Orang yang dusta ayat Allah, orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ni, pintu langit pun tidak dibuka untuk dia. Maksudnya amalan-amalan dia tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut juga lagi, wala yadkhulunal jannah, takkan masuk syurga, kata Allah. Kalau tak masuk syurga, agak masuk apa? Masuk neraka lah. Dua tempat ada jalan, sama ada syurga ataupun neraka lah. Allah sebut wala yadkhulunal jannah, takkan masuk syurga, kata Allah. Ni dah Allah dah bagi tahu kita, dan cuma kita nak kena jaga, kita jangan jadi orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sombong apa tu, kita dilatih tu. Maksudnya bukan kita keakuan kita. Apa yang kita miliki ni semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa sombong.
Apa yang kita milik ni semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita Allah kurniakan mata. Mata yang ada yang kita melihat sekarang ni semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarik bila-bila. Telinga Allah boleh tarik lah. Allah tarik sikit-sikit lah. Mata Allah tarik sikit lah. Tak apa nampak dah. Kalau nak baca pun nak kena pakai spek dah. Telinga Allah SWT tarik sikit lah. Orang tanya lain, dia jawab lain. Macam cerita Piramli tu. Assalamualaikum pak, dia pergi kapak. Dia tak dengar dah, tarik sikit-sikit. Dulu boleh lari lah, nak berjalan pun tak balarat dah. Allah tarik sedikit-sedikit. Maksudnya kita ni berubah-berubah. Dulu dalam keadaan kita tak berjalan, lepas tu kita berjalan, lepas tu kita tak berjalan pula. Dulu dalam keadaan kita apa? Kita tak kuat, lepas tu kita kuat, lepas tu kita tak kuat pula. Macam itulah sebab apa kita ni berubah-ubah. Sebab kita ni makhluk berubah-ubah. Yang tak berubah ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal. Yang tidak disebut dengan huwal awal wal akhir. Ialah yang awal, dialah yang akhir. Kita ada permulaan. Adanya kita pun ada yang disebut dengan ada yang arab sahaja, yang mendatang sahaja, bukan kekal. Ada kita tapi ada yang ada permulaan. Dan adanya kita juga ada yang ada akhiran. Maksudnya tak tetap, tak kekal kita. Sampai dah sahabat-sahabat kita dah balik bertemu dengan Allah ni. COVID-19 ni pun dah ramai dah. Dua hari ni pun dah peningkatan ada 6, hari kemarin 6, 5 orang ramai dah. Tapi nak duk tengok-tengok tu, ramainya yang mati tu ramai lelaki ramai mati. Ramai mati lelaki tu, kata akhir zaman Nabi kata orang perempuan 50, orang lelaki seorang. Dah lah beranak kurang, mati pula ramai. Tengok yang COVID ni. Hari tu pun maksudnya apa? Hak 100 tu orang pun lelaki. Hak 340 tu orang perempuan. Abang kata orang lelaki ni mati ramai. Jadi kita kena jaga-jagalah orang lelaki ni. Tu je. Maka kita kena jangan duk sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang pertama dia kata dengan akal. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala disebut dengan hukum akal. Kita bukti dengan akal yang kita pernah sebut sebelum ni ialah bertafakur. Ni menggunakan akal. Nikmat keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita manusia ni yang disebut dengan khalaqal insana fi ahsani taqwim ni, Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian. Allah bagi kita ni akal. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan akal, gunakan akal kita bertafakur, memikir, iaitu bertafakur, iaitu melihat, merenung, memerhati ni. Allah bagi kita akal, Allah bagi kita panca indera, dengan mata, dengan telinga, dengan mulut ni. Bertafakur, melihat, merenung segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk diri kita sendiri ni. Ada kita ni, adakah ada dulu dah ada? Dah tak ada, dulu tiada. Dah baru ada sahaja. Kita ni baru sahaja. Siapa yang mengadakan, maka di segi akal, hukum akal kita, setiap benda yang wujud ni yang kita duk sebut selalu, mesti dia ada yang buatnya. Kita akan berfikir hukum akal ni, setiap benda yang ada ni mesti ada pencipta. Kita tengok masjid yang begitu besar ni, adakah masjid yang begitu besar ni ada dengan sendiri? Dah, akal kita akan mengatakan dah, masjid yang ada ni yang tersegam indah ni mesti ada yang buatnya. Mesti ada yang dia tak main toto point toto ada masjid di kampung raja ni. Tak ada, mesti ada yang buatnya. Meja yang ada depan kita ni mesti ada kilang yang buat, mesti ada orang buatnya. Ayat yang ada di depan saya mesti ada orang yang meletak. Dia tak kamai dengan sendiri. Selalu saya dah sebut contoh ayat ni. Ni ayat yang ada depan ni dia tak terbang main sendiri. Mesti ada yang meletakkan di sini. Yang meletakkan di sini, adakah yang meletak di sini sama dengan yang diletak? Botol meletak botol. Logik tak kita kata? Botol meletakkan botol di atas meja. Tak betul. Takkan botol letak botol ke? Tak, mesti yang meletakkan botol ni tak sama dengan botol. Yang buat masjid tak sama dengan masjid.
Maka akal kita berfikir ni, alam yang kita begitu luas ni, adakah yang menciptakan alam ni sama dengan alam ni juga? Tak. Mesti yang menciptakan alam ni tak sama dengan alam. Kalau sama lemah dah, lemah. Botol buat botol, masjid buat masjid. Mesti maksudnya dah. Setiap benda tu yang wujud mesti ada mencipta. Begitu juga dengan matahari yang begitu besar, dengan bulan yang begitu besar, dengan bumi yang langit, dengan bumi yang langit dan bumi yang terhampar. Yang langit menjadi bumbung yang begitu kukuh. Ada. Adakah manusia boleh buat langit seumpama yang tak ada tiang? Kita nak buat masjid nak kena ada tiang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat, hanya Allah kata jadi saja. Mesti akal kita akan berfikir, mesti ada suatu kuasa yang maha agung. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebut dengan akal ialah bertafakur, memikir, memerhati, melihat, merenung, memerhati segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita duk fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang kita sebut dah sebelum ni, Nabi beritahu tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu hendaklah kamu berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Nabi beritahu fatahliku, kamu akan binasa. Nabi suruh kita fikir tentang ciptaan Allah, fikir tentang makhluk Allah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir, nescaya kita akan binasa. Tak boleh fikir benda tu sebab akal kita cetek. Akal kita ni tak boleh sampai kepada hakikat yang sebenar. Di akhirat besok baru kita akan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia hanya orang-orang tertentu sahaja boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa pun tak boleh melihat Allah. Hanya Nabi Musa Allah bagi kelebihan padanya, boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh melihat. Yang hanya boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Isra dan Mi'raj. Ketika mana Isra dan Mi'raj. Tu keistimewaan Nabi kita, ya Allah Subhanahu Wa Taala kurnia sehingga sampai satu peringkat malaikat Jibril pun tak boleh sampai pada kedudukan tu. Tu kata Nabi kita ni kedudukan yang begitu tinggi. Disebut dengan ulul azmi, digelarkan dengan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga peringkat sampai dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hak kita nak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat besok. Allah Subhanahu Wa Taala mentajalikan kepada hamba-hambanya di akhirat tu. Nikmat yang paling besar di akhirat besok selain daripada nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana mereka melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka rasa nikmat yang begitu besar. Radhiyallahu anhu, mereka radhiyallahu anhu, Allah redha kat atas mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun redha akan Allah. Siapa dia di akhirat besok ni yang akan dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala? Ialah orang-orang yang atas dunia ni menjadi pembela kepada agama Allah, menjadi pendukung kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat besok ni golongan sumpama ini kata Allah radhiyallahu anhu wa radu anhu laika hizbullah ala inna hizbullahumul muflihun. Maka di akhirat besok lah kita tak boleh tengok. Kalau tengok pun ada sebut tentang ketika mana Allah mentajalinya nur dalam ketika Nabi Musa hancur bukit. Tu bukan zat Allah, baru cahaya, baru cahaya, bukan cahaya zat Allah tak, baru cahaya sahaja. Hancur dah gunung, berkecai dah, tak mampu makhluk-makhluk nak melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan akal. Jadi kita gunakan akal kita, jangan kita salah guna akal kita. Kita fikir sebab apa? Akal yang waras akan meletakkan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala yang selayaknya. Sekurang-kurangnya kalau orang tanya kita, adanya alam ini, adanya Allah, adanya alam, tak apa dah, lepas dah.
Tapi dalam hati kita ni, kita memang dalam hati kita semua orang yakin. Memang kita yakin. Yakin tentang disebut dengan ilmu tauhid ni, yakin yang macam mana? Yakin yang 100%. Yakin semua, bukan zanni. Yakin dengan 100% tentang Allah SWT. Bukannya sangkaan sahaja, ataupun sangkaan yang lebih tak boleh. Yakin sungguh-sungguh dengan Allah SWT. Di mana kita sebut dulu ni, yakin seumpama orang beritahu kita, waktu pagi matahari naik belah timur, waktu petang matahari jatuh belah barat. Kalau orang beritahu dekat kita, kita kata membenarkan. Sebab apa? Kita melihat. Dengan melihat dengan apa? Dengan mata kita. Tetapi kita melihat dengan mata hati kita, iaitu keimanan kita. Kita meyakini sungguh-sungguh tentang Allah SWT. Sebab apa kita meyakini? Dengan bukti-bukti, tanda-tanda keagungan Allah SWT, dengan terciptanya alam ni, termasuk juga kita ni, depan kita ni, diri kita ni yang dekat. Mungkin kalau matahari mungkin jauh daripada kita, ni diri kita ni. Fikir tentang diri kita. Sebelum ni kita ada tak? Sebelum ni kita tiada. Lah kita ada. Lepas ni kita tiada, tak kekal. Tak kekal kita. Tu maksudnya atas dunia ni ada yang baik, ada yang tak baik. Maka di akhirat esok ni, dengan bukti wujudnya Allah SWT, apa yang Allah SWT beritahu, Allah SWT buktikan di akhirat besok ni. Itu disebut dengan ilmu, yang disebut dengan beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari kiamat dan sebagainya, termasuk tentang benda yang hak kita hanya percaya sahaja. Itu disebut dengan hak hukum akal. Baik. Yang kedua syarak. Ini juga dia akan beritahu lah. Yang pertama akal, yang kedua dengan hukum syarak, bukti, iaitu Al-Quran lah. Sekurang-kurangnya kalau dalil syaraknya yang mudah-mudah, selalu ustaz dia beritahu, guru dia beritahu, ialah bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak apa dah. Sekurang-kurangnya hak hukum syarak tu, hak benar disebut dengan awaluddin ma'rifatullah ni. Awal ustaz bunyi berhenti ke je? Dah sambung lagi kan? Boleh berhenti dah. Tukar lagi sikit, bukan satu lagi ni. Tidak, tak habis lagi dah, sikit lagi. Dengan hukum syarak, dalilnya sekurang-kurangnya dalil yang mudah-mudah ialah qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu ya Muhammad bahawa Allah SWT itu esa. Allah SWT itu esa, tak berbilang-bilang. Allahus samad, Allah tu tempat semua tumpuan, semua berharap, semua tertumpu. Semua makhluk yang ada di atas muka bumi ni berharap, bertumpu kepada Allah SWT, tak berharap kepada lain. Semua ni berharap kepada Allah SWT tu kita, tuan-tuan. Jangan kita berharap lain daripada Allah SWT. Lam yalid wa lam yulad. Allah SWT tak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak menyerupai sesuatu. Tu sebut kata sesuatu ni makhluk. Tak sama dengan sesuatu. Tak sama dengan sesuatu maksudnya tak sama dengan makhluk. Tak boleh kita nak bayang tu ulama-ulama. Ulama-ulama salam, kalau ayat-ayat mutasyabihat, serah makna, kembali makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah bersemayang di atas arasy, maknanya serah kepada Allah. Contohnya yadullah, tangan Allah. Ulama-ulama salam, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah duk hurai dah. Cuma ulama-ulama kemudian, peringkat kemudian ni dah Rom, dah Parsi, dah masuk Islam, orang-orang yang bukan Arab, mereka akan tanya pula. Maka ulama-ulama mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat yang selayak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ni peringkat permulaan ulama-ulama salah, ketika tu serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat mutasyabihat serah makna kepada Allah. Kalau yadullah,
layak, tangan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mai dah lepas pada khalas ni, dah orang-orang Islam yang bukan Arab, termasuk Rom pasti termasuk kita dah masuk Islam, orang bukan Arab, orang-orang akan bertanya benda-benda ni. Contoh juga bagi kita orang awam ni, maka dalam keadaan disebut dengan yadullah, tangan Allah, kita akan bayang-bayang dah kalau ulama-ulama tak beritahu. Kalau ulama-ulama tak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, maka kita akan meletakkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Yadullah, tangan Allah. Nampak tak tangan? Kita tu tangan Allah ada tangan. Maka ulama-ulama ayat khalaf ni mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat yang layak bagi Allah. Contohnya tangan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, macam kita katalah kerajaan sekarang ni di bawah tangan PN, Pakatan Nasional, bawah tangan, bawah kekuasaan lah maksudnya, bukan di bawah tangan dah. Maksudnya ulama-ulama kalau mentafsirkan, mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab takut-takut kita orang awam ni akan keliru. Jari jemari Allah, pelik lah. Allah duduk bersemayang di atas arah, duduk nampak macam ada bertempat. Sedangkan kalau kita majlis mutahid, Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, Allah Subhanahu wa taala tidak bermasa. Arah tu juga salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah arah dengan Allah tu sama? Allah sama? Tak. Kalau dalam keadaan apa kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala tu bertempat, jadi arah tu ada orang sebelum tu ada dah. Sebelum ada Allah, arah pun ada juga. Jadi lemah dah, lemah. Maka apa? Maka dia menguraikan makna-makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, tidak bermasa. Itu disebut dengan laisa kamislihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu. Maka ulama-ulama mentakwil ikut maksudnya dengan kelayakan baik, maksudnya ayat tu maksudnya layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut kita orang akan bayang, orang awam akan membayangkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sama kedudukan dengan makhluk ciptaan dia. Baik. Lepas tu dengan panca indera. Ni dengan akal, dengan syarak dan juga panca indera ni Allah bagi gunakan panca indera kita. Matanya dengan telinganya, dengan mata melihat keagungan ciptaan Allah Taala. Dengan telinga mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gunakan panca indera yang Allah Subhanahu wa taala bagi ni, guna pada tempat yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita melihat sesuatu, kita akan nampak keagungan Allah. Kita bercakap suara ni, kita ingat keagungan Allah. Kita melihat ni, dengan sebab kita dapat melihat, kenapa kita melihat? Allah Subhanahu wa taala yang bagi kita melihat. Maka kita akan melihat sesuatu, kita akan nampak keagungan Allah. Kita mendengar sesuatu, kita akan merasa keagungan Allah Taala. Kita dapat sesuatu, nampak rezeki, kita akan ingat keagungan Allah Subhanahu Taala. Semua apa? Apa yang kita milik ni semuanya milik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat kita berhenti tentu dululah. Sebab kita pun masih lagi SOP lagi, masih kita duk perang lagi ni, tak berhenti lagi, ada peningkatan. Tapi cuma kita di Kedah ni nak maring dulu ni ranking nombor 1 tinggi ya. Tapi tinggi-tinggi kita pun yang luar tu 2 orang maring 3 orang luar ni. Cuma walaupun bagaimanapun kita masih lagi duk perang lagi, kita kena jagalah ikut perintah-perintah yang dia dikeluarkan oleh pemerintah. Kita ikutlah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ikut. Bapa mungkin kita nak lawan dengan macam ni lah, mungkin dengan ubat mungkin kita tak ada lagi, maka kita nak lawan ni lah macam ni lah, dengan penjarakan, dengan pakai tutup, dengan pakai sanitizer ni kita pakai supaya apa? Supaya penyakit tu tak merebak. Dan kalau tidak ada urusan apa-apa, tak ada penting apa, duduk di rumah dah lah.
kenori pun tak elok pi lagi. Saya pun dah kenori 2 ni tak mau pi juga. Sebab apa? Sebab kita tak nampak. Kalau boleh nak buat kenori pun stop dululah. Sebab apa? Sebab benda ni tak nampak. Kalau nampak tak apa tuan-tuan. Tak nampak. Jadi kita masih kita kena jaga. InsyaAllah pada masa sama kita berjaga. Pada masa sama kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ingat kita berhenti dulu. InsyaAllah kita akan sambung nanti hak bawah nanti ni. Kita sambung hak bawah ni. Iaitu bukti fitrah tentang wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak bukti fitrah ni maksudnya banyak 2-3 line jugalah dia akan sebut. 2-3 line, iaitu 3 line dia akan sebut. Iaitu yang pertama bukti fitrah wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni lama jugalah ni. Mungkin setahun 3 line ni dekat setahun jugalah. Lebih kurang macam tu lah. Lebih setahun. Hari ni kita sebut 3 pun. Jadi insyaAllah lah lepas ni mungkin kita panjang sikit lah. Nanti kita doa pada Allah lah. Apa-apa pun doa ni astajib lakum, berdoalah kepadaku nescaya aku akan berkenankan permintaan kita. Kita ingat kita berhenti tantu dulu. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pagi ini dengan tasbih kifarah dan salawat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami, terhadap pasangan kami, sahabat-sahabat kami, anak-anak kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami, dosa kedua bapa kami ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupan ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Ya dafi'ul bala ya Allah. Ya dafi'ul bala ya Rahman. Ya dafi'ul bala ya Rahim, idfa'na kulla bala'i dunya wa bala'il akhirah wa syari dunya wa syaril akhirah wa min adu minal ins wal jins wa minas syaitan wal iblis wa ma yatru fil hawa wa ma yanzilu minas sama' ma yakhriju minal abdi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam min syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.